Buletin Didik 13 Mei bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Istana Negara. Pasangan diraja itu berangkat tiba di Surau Utama Istana Negara pada 9 pagi bersama anak anda baginda Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Solat sunat dipimpin oleh penolong Pegawai Agama Istana Negara Muhammad Zuhairi Muhammad Yatim dan disertai 50 anggota jemaah terdiri daripada pegawai serta petugas Istana Negara. Ia dilaksanakan mengikut garis panduan ketat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN termasuk penjarakan fizikal serta pemakaian pelitup muka ketika solat. Kutubah Aidilfitri yang bertajuk Aidilfitri Dirai, Norma Baharu diinsafi dibacakan Pegawai Agama Istana Negara Munir Mat Saleh yang antaranya menyeru umat Islam seluruh negara agar tabah menghadapi ujian pandemik COVID-19 selain mengingatkan SOP dipatuhi. Ini kali kedua yang di-Pertuan Agong menunaikan solat sunat di Istana Negara berikutan pelaksanaan PKP di seluruh negara. Walaupun bilangan kehadiran jemaah di masjid dan surau untuk solat sunat Aidilfitri dihadkan berikutan pelaksanaan PKP 3.0, namun bagi jemaah mereka tetap bersyukur kerana dapat juga berbuat demikian berbanding tahun lalu. Bagi mereka, apa sahaja SOP yang diputuskan pihak berkuasa agama negeri masing-masing perlu dipatuhi. Di Ibu Negara, pelaksanaan ibadah berjalan dengan lancar meskipun kapasiti jemaah dihadkan. Menurut Pengerusi Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, Datuk Mansur Man, segala persiapan mengikut norma baharu telah dilakukan. Pihak kita telah pun membuat persediaan, even though semalam kita buat pun program sembaran sanitasi untuk kita memastikan persekitaran masjid kita ini bersih. Dan bila kita menerima jemaah untuk solat Aidilfitri, maknanya kita yakin bahawa kawasan kita ini adalah selamat untuk. Tugas pengawalan dan pematuhan jemaah terhadap SOP dijalankan pengurusan masjid, turut dibantu pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Tinjauan mendapati kesemua jemaah mematuhi SOP termasuk memakai pelitup muka, melakukan penjarakan sosial, memeriksa imbasan suhu badan selain tidak bersalaman dan berhimpun selepas solat. Kita terpaksa bertegaslah dengan para jemaah walaupun mereka ini merupakan tetamu yang biasa hadir, tetapi dengan perintah daripada kerajaan kita terpaksa patuh. Bagi jemaah pula, walaupun terpaksa mematuhi penjarakan sosial 1.5 meter ketika bersolat, mereka tetap bersyukur dapat bersama-sama menunaikannya sebelum mendengar khutbah disampaikan khatib. Kita patut bersyukurlah dapat juga solat 50 walaupun terhad. Jadi saya begitu terima kasih. Begitulah eloknya. Tapi apa nak buat kan? Ini keadaan pandemik, keadaan darurat. Jadi kita macam darurat lah. Kita kena akur kepada pihak berkuasa. Di Masjid Jami' Negeri di Petrajaya, Sarawak, kira-kira 700 jemaah menunaikan solat Aidilfitri berdasarkan kapasiti keluasan masjid. Jemaah disertai Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud serta Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Di Masjid Diraja Tuanku Munawir, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, hanya 50 jemaah menunaikan solat sunat Aidilfitri berdasarkan SOP yang ditetapkan. Solat diimamkan Syamil Izzuddin Muhammad Yusof, imam masjid berkenaan, yang turut membacakan khutbah bertajuk Kita Masih Boleh Menang. Tinjauan di Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On turut mematuhi SOP dengan membenarkan hanya 1/3 jemaah hadir di masjid berkenaan. Suasana pagi Aidilfitri di sekitar Kota Baru, Kelantan kali ini lengang berbanding kebiasaannya. Tidak ramai penduduk berpusu-pusu ke masjid kerana hanya sebahagian kecil masjid yang diwartakan bagi solat sunat berkenaan.
Kira-kira 120 jemaah menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah di Kuala Terengganu. Sebaik selesai solat sunat Aidilfitri, tiada program menziarahi makam diraja seperti kelazimannya. Sementara itu, 120 masjid di Perlis julung kalinya melaksanakan solat sunat Aidilfitri di kawasan lapang pekarangan masjid. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail turut berkenan menunaikan solat sunat di Istana Negeri di Arau. Baginda diiringi Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man dan Esko Kerajaan Negeri. Biarpun terpaksa meraihkan Lebaran di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bersepadu 2.0 Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS, suasana yang suram diceriakan oleh petugas barisan hadapan yang membangkitkan mood raya melalui penyediaan juadah dan perhiasan. Ia bagi memastikan pesakit COVID-19 tidak tersisih pada sambutan Aidilfitri. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Di kala Syawal pertama berbusana baharu, 1,250 petugas barisan hadapan dari 18 agensi tetap dengan pakaian seragam dan peralatan pelindungan diri PPE masing-masing. Aidilfitri disambut bersama 4,100 pesakit secara sederhana dan penuh keinsafan. Kat sini pesakit yang masuk pun diorang dengan keadaan emosi, kadang-kadang macam diorang tak puas kenapa diorang kena masuk kat sini. So kat situ saya managekan diorang, kita hari ni hari raya, kita semua kena enjoy lah. So yang mana boleh balik hari ni selamat hari raya, yang mana yang ada kat sini tak apa, dekat sini kita anggap sebagai satu percutian sahaja kat sini. Takbir raya turut berkumandang malam semalam. Inilah menu raya kita dekat Hall C MAEPS. Kita ada nasi empit, kuah kacang, ada lontong dengan ayam masak lemak kuning. Saya ucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh ahli keluarga, teman-teman dan seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. Stay safe, stay at home. Semoga Allah lindungi kita daripada COVID-19. Kami di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID bersepadu MAEPS 2.0 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Sempena Lebaran ini, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkongsi cerita dan pengalaman meraihkan Aidilfitri sebagai anak perantau. Pernah 12 tahun meraihkan Aidilfitri di Australia sebagai pensyarah universiti. Siapa menduga Lebaran tahun lalu dan tahun ini juga diraih berbeza. Begitupun beliau mengingatkan semua untuk mematuhi arahan kerajaan bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Datuk Dr. Razzie dalam hantaran di laman Facebooknya di hari terakhir Ramadan semalam menitipkan nasihat dan pesan. Kata beliau, kebelakangan ini pelbagai cabaran dilalui dalam menangani maklumat tidak benar di media sosial. Maklumat atau cerita tersebar dengan amat cepat tanpa mengira kebenarannya. Tambah beliau, inilah antara cabaran baharu Madrasah Ramadan untuk generasi hari ini. Dalam menyambut Lebaran sederhana tahun ini, Datuk Dr. Razzie turut meminta agar kita sama-sama berdoa dapat mencapai kemenangan dalam menangani pandemik COVID-19. Tidak dilupakan sahabat-sahabat umat Islam di bumi suci Palestin yang sedang diuji. Tanpa didampingi keluarga tercinta di pagi Lebaran, itulah antara pengorbanan mahasiswa yang memilih untuk kekal di kampus dalam usaha mengekang pandemik COVID-19. Begitupun Hari Raya tetap bermakna ditemani sahabat anda yang sama-sama menunaikan solat sunat Aidilfitri, menjamu ketupat dan lemang serta saling bermaaf-maafan. Di Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang, hampir 3,000 pelajar menolak untuk pulang ke kampung tahun ini. Namun sambutan Hari Raya tetap diraihkan bermula dengan solat sunat Aidilfitri di Masjid Al-Malik Khalid, kampus USM.
Tidak mahu bersendirian di bilik asrama, pelajar terbabit mengambil inisiatif untuk berhimpun dalam kumpulan kecil memandangkan mereka telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan berada dalam gelembung hijau kampus. Bagaimanapun, prosedur operasi standard SOP masih dipatuhi dengan pengambilan suhu dan pemakaian pelitup muka. Juadah pagi raya disediakan bersama mengubat rindu kepada keluarga di kampung halaman. Agak hiba juga sebenarnya sebab saya tak rasa raya tanpa family tu satu raya. So raya tu kita kena dengan family, tapi dalam masa pandemik ni apa-apa pun SOP kena jaga walaupun kita jauh, keluarga tetap di hati. Saya still syukur yang tahun ni saya masih diberi peluang untuk beraya, masih diberi peluang menghabiskan bulan puasa di Ramadan. So, macam mana situasi tanpa keluarga di sekeliling pada hari raya, pagi raya? Agak sedih sebab tadi pun call parents kan, tu pun nak tenangis tapi saya cuba tahan tangisan saya sebab tak nak bagi diorang risau lah. Saya ada sedikit sedih tapi saya tahu kawan-kawan saya ramai dekat sini, diorang pun sama juga mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Jadi kami sama-sama mengisi kekosongan tu, kesunyian tu. Begitupun rindu kepada keluarga pastinya tetap dirasai, hanya panggilan video mengubat rindu di hati. Namun, bagi mereka, pengalaman meraihkan lebaran bersama rakan di kampus tahun ini pasti akan terpahat dalam ingatan selama-lamanya. Sementara itu, di Universiti Sultan Zainal Abidin Unisa, Terengganu, kira-kira 500 pelajar merasai pengalaman pertama beraya di kampus. Kesedihan tanpa keluarga tercinta sedikit sebanyak terubat dengan juadah lebaran yang disediakan pelbagai pihak. Ada di antara mereka memilih untuk tinggal di kampus kerana bakal menghadapi peperiksaan tidak lama lagi selain tidak mahu mengambil risiko jangkitan COVID-19. Antaranya pelajar jurusan Diploma Perakaunan Muhammad Aiman Saleh, 19 tahun, yang berasal dari Sabah. Sebab saya tidak balik beraya pada tahun ini sebab saya duduk di Sabah. Jauh lah. Lagipun dekat raya ni dia punya tiket mahal. Jadi satu kekangan lah untuk saya untuk pulang. Lagipun saya tidak mau ambil risiko untuk pulang sebab COVID ni segala. Kita tahu. Tak mau bawa pada keluarga. Kita tidak mau libatkan keluarga. Bagi Ahmad Yasin Johari, pelajar jurusan undang-undang, dia pula memilih untuk tidak pulang ke Kedah kerana capaian internet di kampungnya kurang memuaskan. Ditambah pula peperiksaan semakin hampir. Tak boleh ayah sebab internet kan kat rumah. Lepas tu kalau tak ada internet nanti nak masuk kelas jawab Pak Isau susah. Lepas tu Pak Isau pun dekat lah 15 bulan. Jadi tak mau ambil risiko dah balik. So tahun ni first time raya sini. Tapi alhamdulillah ada juga kawan yang bolehlah nak hilang duka, boleh hilang sedih. Tak balik jumpa keluarga. Begitupun hari raya mereka tetap meriah dengan pelbagai jenis juadah raya termasuk nasi biryani, nasi minyak, sate, ketupat dan kuih muih disediakan. Mereka juga hadir berbaju Melayu dan kurung bagi menghidupkan suasana Syawal. Juadah diagih mengikut SOP yang ketat bagi mengelak penuntut berkumpul beramai-ramai. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan yang diberikan ini dapat menggembirakan mereka, khususnya ini merupakan hari pertama dalam suasana PKP yang sepenuhnya yang telah pun diisytiharkan oleh pihak kerajaan, dan kita berharap supaya mereka akan terus bersemangat untuk meneruskan pelajaran pengajian mereka. Seramai 2,300 pelajar UNIZA pulang ke kampung masing-masing secara berperingkat dari 8 hingga 11 Mei. Di Kedah, seramai 1,399 penuntut di Universiti Utara Malaysia UUM tidak pulang menyambut Aidilfitri bersama keluarga tahun ini. Tidak mahu mereka tertinggal daripada merasai kemeriahan sambutan Hari Kebesaran Umat Islam ini, pihak universiti turut meraihkan mereka dengan pelbagai program di dalam kampus. Kami telah pun berusaha seberapa yang mungkin untuk menyediakan jodoh-jodoh dapat kita pada petang ini, walaupun ringkas tapi saya yakin saya dapat mengurangkan kerinduan pelajar-pelajar dengan rumah masing-masing. Agak istimewa kerana hari ini kita menyediakan rendang yang daripada rusa. Kebetulan UM punya jalan rusa yang agak luas. Kami telah buat keputusan untuk menyediakan tersebut sebagai satu juadah istimewa untuk mengurangkan rasa kesepian pelajar-pelajar ke kampung halaman masing-masing.
Solat sunat Aidilfitri turut diadakan di Masjid Sultan Badrishah dalam kampus UUM. Ia dijalankan dengan pematuhan penuh SOP pencegahan COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Solat sunat Aidil dihadiri pengurusan kanan UUM dan penuntutnya. Tahukah anda, bambangan ialah sejenis buah bermusim yang biasa didapati di Borneo? Dikenali dengan nama saintifik Mangifera pajang, buah ini berbentuk bulat dan berkulit tebal yang berwarna coklat keperangan apabila masak. Isi buah bambangan berwarna kuning keemasan dengan tekstur berserat seperti mangga. Aromanya harum dan rasanya masam manis. Buah bambangan boleh dimakan begitu sahaja, dijadikan jeruk atau diproses menjadi jus. Daun pokok bambangan pula boleh dibuat ulam. 1 Syawal disambut sederhana bagi warga Malaysia di Jakarta dengan pematuhan protokol kesihatan. Mereka perlu melakukan pemeriksaan suhu, penjarakan sosial, sanitasi dan penggunaan pelitup muka untuk hindarkan kehadiran ramai orang. Solat sunat bagi pelajar dari Jakarta dan bandaraya berhampiran diadakan di lokasi berasingan. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta tahun ini tidak menganjurkan rumah terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesederhanaan dirasai dengan hanya jumlah tetamu yang sedikit dan tiada sambutan meriah selepas solat sunat. Majlis yang dimulakan jam 7 pagi tadi dibuat di Dewan Serbaguna Kawasan Kedutaan Besar Malaysia yang memiliki kapasiti lebih besar. Dianggarkan kira-kira 50 orang menyertai majlis solat sunat Aidilfitri termasuk di antaranya Wakil Tetap Malaysia ke ASEAN Kamsiah Kamarudin dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia ke Indonesia Adlan Muhammad Syafiq. Penganjuran majlis pada hari ini diadakan dengan SOP yang ketat. Untuk tahun ini kita masih lagi tidak membuka atau tidak membuat sebarang open house. Buat masa ini kita tidak ada perancangan lagi untuk membuat majlis untuk rakyat atau warga Malaysia di Jakarta. Sementara itu, pelajar-pelajar Malaysia di Jakarta yang kebanyakannya mengambil jurusan perubatan meraikan Aidilfitri di Malaysia Hall. Kementerian Pengajian Tinggi dan Edukasi Malaysia di sini mengagihkan sumbangan raya kepada 70 orang pelajar yang tidak pulang ke tanah air. Bagi pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di China, seorang kanak-kanak perempuan berdepan detik cemas selepas tersangkut pada jeriji besi di tingkat 6 rumahnya. Mujur kanak-kanak 2 tahun itu dibantu jirannya dengan memegang kanak-kanak terbabit daripada terjatuh. Pasukan bomba memaklumkan lelaki itu telah memegang mangsa lebih 10 minit. Kanak-kanak berkenaan akhirnya berjaya diselamatkan dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Difahamkan kejadian berlaku ketika mangsa bermain seorang diri di dalam bilik. Selamat Hari Raya, Selamat Raya Ubay. Assalamualaikum. Saya Wati. Saya Syah. Mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Pada nenek datuk kami, Selamat Johor. Selamat Hari Raya Nenek. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Zulasi. Nama saya Aisyah Zulaka. Ini adik saya Afi Muhadi. Kami ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada atuk dan nenek di kampung. Hai. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Buat kali pertama dalam sejarah sukan negara, atlet kesukan Olimpik Tokyo terpaksa menyambut perayaan Aidilfitri secara tertutup jauh daripada keluarga tercinta. Pengorbanan ini terpaksa dilakukan demi keselamatan mereka. Justru suasana berhari raya bersama rakan-rakan seangkatan di Majlis Sukan Negara MSN hari ini disambut seadanya. Namun, tetap terasa kemeriahan 1 Syawal.
Hampir 300 atlet negara yang menjalani latihan di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil menyambut ketibaan 1 Syawal tanpa di sisi keluarga. Sebaliknya bersama rakan sepelatih kali ini. Kebanyakannya sedang berada dalam program persiapan Tamasya Olimpik Sukan Paralimpik Tokyo dan Sukan Si Hanoi yang dikumpulkan secara kuarantin berpusat. Antaranya sukan olahraga, menembak, silat, taekwondo, tidak terkecuali skuad projek FAM MSN yang bermain di Liga Perdana. Juada-juada tradisi perayaan seperti lemang, ketupat dan rendang dihidang di kafe atlet menghidupkan lagi suasana Hari Raya Aidilfitri. Sederhana saja dan tidaklah begitu meriah tetapi memadai bagi semua yang berpangkalan di pusat latihan itu merasai sambutan Hari Lebaran. Ketua Pengarah Datuk Ahmad Syafawi Ismail turut meluangkan masa bersama-sama mereka selepas menunaikan solat sunat Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga sukan negara. Marilah kita bersatu, berjuang dalam memerangi pandemik COVID-19 ini demi Malaysia tercinta. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jaga keluarga kita. Selain di MSN Bukit Jalil, terdapat beberapa lagi lokasi latihan berpusat di ibu negara seperti Pusat Kecemerlangan Paralimpik Kampung Pandan, Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara dan Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi. Hari Raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada Sekian paparan buletin didik malam ini. Bagi pihak kru penerbitan, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kekal patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.